Cuma di Mi Watch. Semangat menderma tetap utuh dalam masa sukar sekarang. TAA berjaya mengumpul lebih 1.3 juta dolar. Sinaran lampu lap-lip terus menghiasi rumah-rumah bagi menyambut Syawal dalam suasana pandemik COVID-19. Adakah daun janur terus menjadi rebutan orang ramai meskipun tidak boleh kunjung mengunjung Syawal ini? Ikuti semua itu dalam berita 8 malam ini. Berikut adalah waktu berbuka puasa esok. Sheng Siong mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di Singapura. Berita jam 8 malam. Tabung amal Ali Fitri sudah berjaya mengumpul derma jauh melebihi jangkaannya. Jumlah kes COVID-19 di sini melepasi 30,000 dengan pertambahan lebih 600 kes yang dilaporkan hari ini. Terowong pembasmi kuman sedang diuji di beberapa tempat di negara ini termasuk di Singapore Expo. Salam sejahtera. Masyarakat Islam Singapura akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada Ahad ini. Demikian pengesahan daripada Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir hari ini. Kita ikuti sekarang pengumuman beliau itu sepenuhnya mengenai awal Syawal bagi negara ini. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab, anak bulan Syawal tidak mungkin dapat dilihat di atas ufuk Singapura ketika matahari terbenam petang tadi kerana bulan telah terbenam lebih awal. Ini berarti esok adalah hari penggenap bulan Ramadan 30 hari dan awal bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, iaitu Hari Raya Aidilfitri, jatuh pada lusa Ahad bersamaan 24 hari bulan Mei tahun 2020. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita telah berjaya menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan walaupun di dalam suasana yang luar biasa lagi mencabar. Pada masa yang sama, kita juga beriltizam untuk sama-sama mengatasi penularan wabak di Singapura. Marilah kita meneruskan usaha dan semangat ini, dan marilah kita menghayati maksud kejayaan bersempena dengan Aidilfitri. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya juga memohon kemaafan di atas segala kekurangan. Semoga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang diredainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Amal Aidilfitri atau TAA mencipta sejarah apabila ia berjaya mengumpul derma 1.3 juta dolar dalam bulan Ramadan ini. Walaupun tidak menetapkan sebarang jumlah sasaran kali ini, ia sebenarnya berharap mendapat sekitar 300,000 dolar saja ekoran COVID-19 dan langkah circuit breaker. Namun jumlah yang kini dikumpulkan 1 juta dolar lebih banyak daripada itu, sesuatu yang dianggapnya sebagai di luar jangkaan. Ia juga lebih 50% lebih tinggi berbanding sasaran tahun lalu. TAA kini bercadang melakukan satu lagi agihan bantuan pada Julai nanti. TAA merancang untuk mengagihkan sebahagian dari derma yang terkumpul dengan mengadakan pengagihan kedua buat julung-julung kalinya tahun ini sebagai dana darurat TAA yang bertujuan untuk menjadi bantuan tambahan kepada 3,280 penerima yang telah menerima dana Aidilfitri TAA pada Ramadan ini. Kami merancang
untuk melaksanakan pengagihan kedua tersebut pada Julai ini menjelang Hari Raya Aidiladha. Beralih ke liputan penularan COVID-19, jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara ini sudah melepasi 30,000 dengan pertambahan 614 kes sehingga tengah hari tadi. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan menyatakan majoriti kes baru itu adalah para pekerja asing yang tinggal di dormitori. Hanya 4 kes adalah rakyat atau penduduk tetap negara ini. MOH akan memberi lebih banyak maklumat mengenai kes-kes baru itu malam ini nanti. Sehingga semalam, jumlah kematian akibat COVID-19 di negara ini bertambah seorang menjadi kesemuanya 23 orang. Pesakit yang meninggal dunia itu lelaki tempatan berusia 73 tahun. Beliau disahkan positif COVID-19 pada 17 April lalu. Beliau juga mengidap penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kolesterol tinggi dan metabolisme yang bertindak perlahan. Sehingga semalam, lagi 910 pesakit COVID-19 sudah sembuh sepenuhnya, menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 12,110 orang. Penting untuk orang ramai mematuhi peraturan tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19 walaupun memasuki musim perayaan Aidilfitri. Ini supaya usaha baik masyarakat sejauh ini tidak sia-sia kerana gelombang jangkitan seterusnya akan menjadi lebih sukar untuk diatasi. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli berkata demikian semasa ditemu bual dengan stesen radio CNA 938. We have been advising them, our doctors, our community leaders, to various channels to remind our community to hold back a little bit for the sake of their elderly. Please visit your mom, visit your dad, your grandparents, but keep it to two persons visiting at any one time from the same household and only one a day. So this is basically a balancing between what we need to do for the sake of our elderly, for their mental well-being, to get them in a festive mood, but at the same time, to protect them from being infected. Menyentuh tentang isu denggi pula, Encik Mas Agus juga menggesa masyarakat untuk memainkan peranan mereka bagi membasmi potensi tempat pembiakan nyamuk seperti di dalam rumah. Jangkitan denggi meningkat dalam tempoh 3 bulan lalu dengan jumlahnya melonjak seganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Singapura sedang memasuki musim kemuncak denggi dan apa yang membimbangkan adalah peningkatan jumlah kes denggi jenis 3 yang jarang berlaku. Perdana Menteri Malaysia menjalani kuarantin 14 hari berkaitan COVID-19. Kita ikuti juga nanti rasa gembira tidak terkata sepasang kembar kerana dapat meraihkan Hari Raya bersama anak walaupun hanya anak titipan. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising.